ketua kepala alung penipuan ini masih berluasa. Benda yang perlu diberi perhatian. Tanpa ada pegawai bank, akaun tu tidak boleh dibuka. Dia menawarkan habuan kepada orang yang buka akaun ini, dipanggil keldai akaun. Dan dia juga menawarkan habuan kepada pegawai bank di mana-mana agensi bank di seluruh Malaysia. Kemungkinan orang bank tu pun kira makan rasuah, diorang dibayar bersumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 21 tahun. Saya berasal daripada Kelang. Saya kira kena aniaya dekat daripada kawan sendiri. Dia cakap, ibarat kes saya ni sekarang ni macam keldai akaun. Saya cerita proses nak buat dia dulu. Proses dia mulanya saya kena pergi SSM untuk daftar SSM. Lepas tu ada satu, bila kita dah daftar, dia akan bagi receipt SSM tu kat kita, dan kita tangkap gambar, hantar dekat diorang dan diorang akan proses. Lepas tu lama sikit diorang akan bagi statement yang untuk kami pergi ke bank untuk buat bank ni lah. Mulanya sebelum dia, detail tu dia akan bagi tahu hari apa, pukul berapa, bank mana, nak jumpa siapa. Mula pergi, sebelum masuk bank dia akan ada runner tunggu. Diorang panggil runner, runner tunggu, dan diorang akan bagi file lah, bagi file detail kita semua dalam tu lah. Ibarat macam saya punya company, dia kena, orang cakap, dia suruh saya yakinkan orang bank tu itu saya punya company, saya nak buka bank company kan. Dia akan bagi tahu nama company saya, dia bagi detail saya, alamat apa semua. Alamat dia buat palsu, alamat palsu, bukan alamat betul saya. Lepas tu nombor telefon dia pakai nombor diorang lah. Diorang akan bagi satu handphone dengan satu cop sebelum nak masuk ke bank. Lepas tu, lepas dah siap proses tu, keluar berjumpa dengan runner. Nak buka current bank ni dia perlukan deposit. Masa tu runner tu akan bagi cash kat kita, banyak macam 1,000 ke 2,000 ke untuk buka account. Diorang akan 4 bank akan seluruhan, 4 bank yang kena buat. Bila saya kenal dia, saya kenal yang bawa saya dalam benda ni. Saya kenal dia di Kilang, tempat kerja saya kerja Kilang. Lepas tu time tu saya betul-betul tak ada duit, saya tengah susah. Time tu pun baru berapa bulan saya kerja, saya nak tolong family saya kat kampung. Saya tersempit tu, dia offer saya benda ni. Bila dia offer saya, lepas tu saya pergi buat. Saya cerita dekat kawan-kawan saya. Tu kawan-kawan saya pun ada yang nak buat macam saya. So saya buat. Untung dapat tu pula, sebulan dia akan bagi kita 500. Kira yang contoh kita pergi bank sehari tu, kira dia ada bayar gaji kita 100. Kira gaji kita sehari tu yang kita pergi bank. Lain dengan 500 ni. 500 ni setiap bulan. Saya terjebak dalam bulan 1 atau bulan 2 sudah lama. Tapi bila saya dah tanya dia benda ni tak bahaya ke, tak salah ke, dia cakap ni just nak untuk buka company saja kan. Lepas tu time tu saya tak tahu apa-apa dalam pasal bank-bank ni apa semua. Time tu saya fikir hanyalah duit, silap saya juga. Lepas berapa bulan macam tu, ada kawan saya seorang ni, dia kena panggil dengan polis, ambil statement apa semua. Bila polis cerita detail kat dia, salah dia apa, bagi bank apa semua, diorang buat apa, diorang kira alung lah. Dia pergi balai. Macam mana dia boleh terlibat? Dia salah satu dengan saya, dia tengah lepak-lepak dengan diorang semua. Salah satu yang Ammar panggil. Kalau Ammar panggil kawan-kawan, Ammar dapat untung. Dapat komisen seorang 100. Tapi tu lah, banyak kerja lah. Dia forward kat saya, kira dia send kat saya kena forward kat diorang. Lepas tu saya cakap dengan Hafiz, saya dah malas nak buat semua benda ni, saya nak tutup sebab benda ni merisikokan. Sebab saya baru tahu yang benda ni akan menyusahkan saya satu hari nanti, macam hari ni lah. Tapi diorang, bila saya cakap dengan diorang saya nak tutup semua, diorang lambatkan lah, diorang masih nak guna benda tu. Apalah saya datang sebab saya tahu salah saya kan. Saya cakap, saya cerita lah A to Z benda yang apa yang saya buat. Saya mengaku salah saya menyesal. Dan dia suruh pergi ke Boyan, jumpa untuk bagi detail dan keterangan apa semua. Diorang nak bantu saya lah. Saya bersyukur sebab ada yang sudi membantu. Saya duduk Kelang and saya terjebak pada bank ni. Pertama sekali saya satu rumah dengan kawan saya and dia bercerita lah pasal ni, macam ni bulan-bulan dapat 500. Lepas tu kena buat lah, macam pergi bank. Lepas tu time tu memang saya tak fikir apa-apa. Memang saya pun time tu tengah susah, lagi tak ada kerja
Kerja pun saya hantar parcel, hantar barang. Memang time tu hutang banyak lah, tak tahu nak buat macam mana, nak settle, nak pinjam orang pun jadi segan lah, asyik-asyik pinjam member. So saya jadi susah. So malam tu saya check dia, so saya cakap saya nak benda ni kan. Sebab saya terpaksa lah, sebab saya tak ada duit time tu. Memang saya settle hutang. Saya pun tak tahu diorang nak join sebab diorang message orang, saya akan ada bagi nombor. Bank, contoh bank pertama kita kena pergi jumpa dekat restoran. And then kita kena jumpa kat restoran, nanti dia minta IC. Dalam time saya jumpa kat restoran tu dalam 4 orang macam tu. 1 orang bank, 2 orang Cina macam tu. Mungkin runner dia sebab saya pun tak bercakap dengan dia. Dia minta IC sebab saya tak faham dia punya bahasa kan. Mungkin. And then saya dah ambil IC saya, dia cocok dekat laptop dia tu semua. Lepas tu dia thumbprint. Okay, saya tunggu lagi. Dia ada macam date. Pukul Maybank tu, okay Maybank pertama pukul 2, TMB pukul 3, macam tu dia punya date. And then saya tunggu, okay, bank lain pula datang, benda yang sama juga dia buat, ambil IC, masukkan, thumbprint. Kemungkinan orang bank tu pun diorang dibayar macam bersubahat jugalah, kira makan rasuah. And then saya pun lepas dah settle, baru diorang akan bagi tahu, okay, kau punya ni start bulan depan, baru start sebulan. Sebab saya pun baru terima, saya dah 6 bulan. Lepas tu benda ni kawan saya dah terjadi kes polis. Lepas tu saya jadi takut. Saya tak tahu bank saya ni buat daripada apa kan, terlibat daripada apa. Lepas tu saya jadi benda ni nak kena tutup juga kan, sebab kita takut jadi kes polis kan. Sebab saya pun tak tahu benda ni sampai jadi macam ni, sampai boleh jadi kes polis. Yang abang tu boleh cakap kedai akaun semua boleh beku semua. Dan saya message kawan saya tu, Amar, saya cakap dengan orang atas tu saya nak tutup. And saya nak tutup, saya tak nak ada apa-apa pun langsung dengan benda-benda macam ni. Sebab member saya dah terkena, sampai polis call, so datang Sungai Buloh apa semua. So saya jadi terkejut lah macam tu. Semalam duduk rumah macam biasa je. And then kawan saya seorang ni nama Faizal, dia rumah dekat Kelang jugalah. And then ada sekuat lain datang, kira bagi tahu nombor IC. Lepas tu dia pun mengaku dia, and then dia kena tangkap. So dia nak kena tangkap, dia suruh jujur siapa kawan-kawan dia lagi. So Amar ni datang dulu, and then Amar akan bawa kawan-kawan, yang mana dia bawa kawan-kawan dia ni. So diorang pun datang rumah saya, cakap kita orang ni dah kena dengan skuad semboyan apa semua. And then kita orang kena datang sini, dan abang tu pun ada cakap esok pagi datang pukul 10.30 macam tu. Dan kita orang pun dapat datang sini lah, sampai bagi keterangan semua. Kalau boleh janganlah terlibat dalam pasal bank account orang, janganlah terlibat jual bank semua daripada Along semua, kita tak tahu. Dan kita tak boleh suka-suka hati bagi bank kat orang. Saya pun dah terkena macam ni, saya dengar nasihat orang semua. Saya pun baru tahu kat luar sana selagi boleh kerjalah. Saya pun rasa menyesal sangat-sangat. Saya pun dah tak tahu nak buat apa, nak jawab dengan mak bapak saya, dah tak tahu nak fikir. Kalau masa masuk penjara pun saya dah tak tahu nak buat apa lah. Fikir mak bapak saya, sebab saya bulan-bulan bagi mak bapak saya duit belanja. Lepas tu kalau boleh janganlah terlibat dalam bank account, nak jual ke orang datang untuk tawarkan ni jom dapat 1000 ke, tak ada, janganlah percaya. Umur saya 21 tahun, berasal Kelang. Saya terlibat dalam kes Along. Saya tertipu dalam kes Along. Dan kawan saya ada bercerita tentang saya. Tapi dia bercerita masa melepak, dia tak cerita tentang Along. Dan dia pun tidak tahu yang itu Along. Okay, dan dia cerita dekat saya, dia orang cerita dia cakap nak buka bank sebanyak 4 bank. Buka sebanyak 4 bank, dan dia kata akan ada komisen sebanyak 500 sebulan. Okey, dan saya pun terfikir, dan saya pernah bertanya betul ke ini semua akan dapat duit ni semua, dan saya pun memerlukan duit masa tu, dengan ada yang hutang, saya hutang kawan saya. Okey, dan fikir tu semua, dan saya pun berwhatsapp lah kepada dia, dan saya ingin masuk dan ingin membagi nama untuk sertai benda ni lah. Okay, saya dah tu semua. Lepas tu dia kata okey, nanti kan dia akan bagi tahu. Okay, saya pun menunggu, dan dia kata dia akan bagi masa dan tarikh untuk pergi ke SSM untuk membuat thumbprint. Okey, dia bagi saya tarikh, masa, dan saya pergi di situ buat thumbprint selama 5 minit je, 5 ke 10 minit saja buat thumbprint. Dah itu saja. Lepas tu buat password tu semua dah.
Lepas tu hantar gambar dekat si Amar. Amar tu dia kira saya under dia lah. Dan dia pun ada satu orang atasan. Okey. Lepas tu saya pun okey lah, saya fikir okey mungkin ini semua macam boleh dapat duit. Saya pun fikir lah okey ni dapat duit 500. Okey boleh buat saya punya keperluan ke apa ke. Saya pun fikir tu pun, saya pun terus buat ni semua. Lepas tu lepas buat SSM, lepas beberapa hari dia bagi saya detail bank, masa, tarikh, hari apa, dalam sebanyak 4 bank dan hari apa. Kalau boleh diorang bincangkan satu hari tu 4 bank settle. Saya dalam sebanyak 4 hari untuk settlekan 4 bank tu. Dan saya pergi ke situ pun ada komisen dia bayar saya. Saya buat bank tu pun dia bayar saya 100 sehari. Lepas tu saya pergi first saya pergi ke Puchong depan IOI. Depan IOI tu ada banyak bank. Lepas tu saya pergi ke bank tu, saya jumpa dengan klien dia lah, macam runner dia. Jumpa di Burger King. Lepas tu dia bagi saya semua dokumen bank dan yang diorang dah siap tulis semualah. Tu saya tinggal ambil dan pergi ke bank. Lepas tu saya pergi ke bank, ambil nombor semua untuk tunggu giliran saya dan saya pergi ke Maybank. Itu turn saya ceritakanlah yang saya ni nak buka bank, saya ni sebagai sub, nama bank ni saya sebagai sub untuk ada rumah sewa di Puchong untuk simpan sebenarnya part barang saya. Lepas tu lepas buka bank settle semua, pergi ke runner tu balik, ambil yang bank kedua macam CIMB. Pergi ambil yang statement yang kedua CIMB. Ambil borang-borang dia semua, ambil dokumen dia semua, pergi ke CIMB. Sama juga. Dan dia akan kata kalau dia akan suruh masukkan deposit sebanyak 3,000. Okey, dan dia masa tu dia transfer kat saya 3,000 dan saya transfer ke dalam akaun company tu. Okey, 3,000. Saya transfer. Lepas tu settle. Macam tu juga yang dia cakap nak buka bank apa ni untuk bank company. Saya cerita balik saya sebagai sub photo state. Macam tu. Rumah semua kat mana, dekat Puchong tu semua. Ada simpan saya punya spare part, barang-barang. Lepas tu dia kata okey tunggu sekejap. Lepas tu dia kata dah isi settle. Lepas tu saya pergi ke Burger King tu balik, jumpa orang tu dan bagi dokumen ketiga. Dia pergi RHB tak silap saya, dia ada orang dia thumbprint. Saya bagi IC saya dan dia masukkan thumbprint. Lepas tu settle. Lepas tu pergi ke bank lagi satu. Ada satu bank tu RHB tak silap saya, ke satu bank ada pakai orang dia, orang Cina juga, satu laptop dan ada satu tempat thumbprint lah. Mungkin tapi dia ada link lah dengan orang dalam tu. Dia ada orang dalam mungkin lah. Lepas tu saya pergi, tak silap saya pergi RHB atau bank lain, saya dah lupa. Sama juga prosesnya, sama macam Maybank dengan CIMB prosesnya. Dia akan minta deposit 1,000 kan mungkin sebab nak buka bank. Okey, saya pun diorang bagi cash semua dekat diorang akan bagi cash ataupun diorang akan terus transfer. Sebab diorang cara ni diorang macam dah buat online. Kita tinggal aktifkan macam kad tu. Macam tu. Lepas tu sama juga lepas dah tu semua deposit tu semua dah bayar semua, dah masukkan dalam duit tu semua, dah settle. Lepas tu saya akan dapat lah sehari tu berapa hari saya pergi bank tu. Macam sehari saya tak siap, saya tak dapat lah. Saya akan dapat juga sehari kan 100. Okey, besok tu saya ada lagi bank ni sebab tak settle lagi, dapat 100. Sampai settle okey dah, tak dapat. So tunggu, dia akan kata kalau saya punya ni dah lulus, macam dah siap lah, boleh dapat bulan-bulanan 500. Okey, lepas tu dia kata okey mungkin dah settle masa tu dia transfer kat saya 500. So saya punya duit, saya punya tu dah siap lah. So setiap bulan saya dapat 500. Dalam 4 ke 5 bulan saya dapat sebanyak 500 dan 2,500 ke 2,000 lah. Dan baru-baru ni untuk bulan lepas, bulan ini untuk 500 bulan ni saya belum dapat lagi. Dan saya bertanya ke Muhammad Hafiz, saya tanya dia 500 saya ada masuk ke? Lepas tu dia kata kau tak tahu lagi ke cerita ni dah jadi kes? Lepas tu saya tak tahulah, saya kata saya tak tahu apa. Lepas tu dan saya tanya dia, nanti kau cerita kat aku lah apa yang jadi semua. Okey, lepas tu dia call saya, dia cerita benda ni Muhammad Amir kawan juga dah kena tangkap. Saya pelik lah, apa sebab pula kena tangkap? Sebab saya tak tahu benda ni apa benda kan. Sebab saya orang kata buka company. Okey, saya pun okey apa yang kena tangkap, saya pelik, saya tanya. Okey, dia kata dah kena tangkap dengan polis. Okey, saya pun tak tahu sangat. Kena tangkap polis semua. Diorang kena siasat lah apalah. Kena pergi naik mahkamah semua. Saya pun macam dah takut lah. Sebab tu saya tanya Amar. Bawa anda Amar, saya tanya Amar pula. Amar kata nanti kan dia akan cerita lah. Dia pun panggil saya datang rumah dia untuk cerita benda ni semua. Sebab benda ni dah jadi kes polis. Saya pun dah rasa takut. Okey, lepas tu semalam pagi saya tanya dekat Amar, saya nak tutup akaun bank. Tu Amar kata nanti dia akan inform, dia akan bagi tahu kat orang tu dan dia akan confirm, dia akan WhatsApp saya balik lah. Okey, lepas tu saya dah balik kerja semua. Saya di rumah tengah bawa motor, satu kereta datang berhenti terus di depan rumah saya.
Lepas tu dia sebagai orang apa panggil semboyan lah. Anda semboyan datang dan terus ambush ke saya, terus tanya saya nama saya Muhammad Faizal ke, nombor IC dia saya betul, nama saya Muhammad Faizal. Dan dia terus bertanya saya ahli Along ke, dan saya bukan ahli Agong dan saya terlibat. Agong ke Along? Along. Saya bukan ahli Along dan saya tertipu dan terlibat dalam kes Along. Dan saya terus explain ke ahli semboyan dan saya tertipu dan tersilap langkah untuk yang saya buat ni. Saya terus bercerita terus terang dengan ahli semboyan dan ahli semboyan kata beri kerjasama untuk terus beri siapa yang terlibat dalam kes ini terus bawa kawan-kawan untuk terus jumpa dan berbincang lah. Okay, dan kami berbincang dalam rumah saya semalam sampai ke pukul 7 juga, bincang untuk berjumpa di semboyan pada hari ini untuk cuba selesaikan masalah ini. Dan kami pun rasa bersalah dan kami pun tidak ambil tahu apa yang kami buat. Tak fikir panjang-panjang dan apa yang kami buat, yang ini betul atau tidak. Tapi kami masa tu fikir tentang duit. Kita perlukan duit, dan tapi kita tak fikir yang itu Along. Tak ambil tahu semua. Sebab diorang cerita dengan kita pun bukan sebab Along, tak ada kena-mengena dengan Along. Diorang cerita sebab apa nak bukakan bank. Macam sewa lah, macam tu lah. Terus kami tertipu. Assalamualaikum, umur 22 tahun, stay Kelang. Saya mangsa akaun kedai. Saya terpengaruh dengan ni semua daripada member saya. Time tu lepak malam, dia datang cerita semua pasal ni semua, buka akaun. Seorang ada 4 akaun. Lepas tu setiap bulan boleh dapat 500 dia akan bagi. Lepas dari tu saya buat, tak lama abang saya dapat panggilan daripada Sarjan Sungai Buloh. Dia akan suruh saya pergi ke bank ni, bank tu, 4 bank lah. Lepas tu lepas dah siap semua tu, satu hari tu satu bank akan boleh siap. Lepas siap tu dia akan bagi 100. Lepas bagi 100 dah boleh balik lah, tu dah siap lah. Tu hari lain lagi dia akan info hari apa akan pergi, kena buat. Selepas tu dah siap dalam masa 4 hari, 3 hari dah siap, tunggu dalam masa sebulan boleh dapat 500. Dari situ lah orang dapat 500 3 bulan total saya dapat. Kawan saya dah kena tangkap, tu dia call lah sorang-sorang saya. Sebab contohnya member saya semalam yang kena, member saya time tu dia tengah bawa motor depan rumah, tahu-tahu ada satu kereta datang, tanya dia ada pasal Along ke. Tu member saya pun terus mengaku ada terlibat. Lepas tu member saya pun terus roger semua member-member yang terlibat. Lepas tu kita orang pun sampai, kita orang pun cerita semua. Lepas tu hari ni sampai sini, kita orang nak cuba buat yang terbaik lah, tutup semua akaun. Umur 23, duduk Kelang. Cerita saya tentang penipuan kedai akaun ni bermula seorang kawan saya apabila dia bercerita dengan kita orang yang dia ada buat jual akaun ni kan. Lepas tu bila dia dah cerita dia setiap bulan dia akan dapat RM500. Lepas dia dah cerita tu, tapi dia cerita lah kita kena buat bank sana. Selepas tu saya time tu tengah agak susah dan ada hutang-hutang yang perlu diselesaikan dengan baru start kerja. Jadi saya berjumpa dengan dia untuk buat dengan akaun ni. Selepas itu diorang akan deal kan dengan Rana, berjumpa dekat mana, dan dia akan bagi kita punya detail dan company tu masuk dalam bank dan buat akaun tu sebanyak 4 kali. Saya buat ni pada bulan 3. Bulan pertama tak ada masalah, saya tetap dapat RM500. Bulan kedua pun tak ada masalah, saya tetap dapat RM500. Bulan 3 saya dapat RM500. Tetapi pada bulan ketiga tu saya ada masalah kerana saya dapat call untuk datang ke IPD Shah Alam untuk buat statement pasal akaun ni. Sampai di sana saya memang tak tahu apa-apa, dan polis tu berkata dengan saya yang saya ada bekerja dengan Along atau tidak. Saya cakap memang saya tak ada bekerja dengan Along, tapi dia kata akaun awak ni awak jual kepada orang seperti Along. Selepas tu saya dah selesai apa semua tu, balik tu baru saya bagi tahu dengan kawan-kawan saya. Dah bagi tahu kawan-kawan saya. Lepas tu bulan keempat, iaitu bulan ni, barulah saya tak dapat. Saya dah suruh tutup benda tu. Tapi bila dah tutup, barulah kawan saya semalam dia call, tapi saya tak ada kat sana, saya dekat Pahang, salah seorang kawan kami, dan bercerita tentang semua ni. Dan akhir sekali hari ni kita orang berlapan semua dekat sini.
Berasal dari Kelang, umur 20 tahun. Okey, bermulanya kedai aircon ni saya lepak dengan kawan-kawan. Lepas tu kawan saya cerita pasal buka aircon company tu, kena pergi jumpa banker semua lah kan. Lepas tu dia boleh bagi bulan-bulan 500. Lepas tu kena jumpa banker, jumpa runner semua, thumbprint. Lepas tu saya pun fikir lah kan, sebab time tu saya tak bekerja kan. Lepas tu saya pun tanyalah, saya macam nak kan benda tu kan. Lepas tu saya pun jumpa orang tu, lepas tu dia pergi proseskan benda tu semua. Lepas tu saya dah jumpa diorang semua, dah jumpa runner semua, dah proses SSM. Lepas tu thumbprint dekat luar semua. Lepas tu saya pergi bank sekali je. Yang kat luar tu sekali, bank pun sekali saya pergi. Lepas tu dah settle semua tu, saya dapat duit 500. Dah 3 bulan saya dapat. So total 1,500, 1,500. Lepas tu yang kali terakhir tu yang 500 saya dapat tu, lepas tu kawan saya ada cakap sebab ada yang dah kena. Satu saya terfikir ni benda apa sebenarnya, saya tak tahu kan time tu. Lepas tu dah bincang-bincang, saya pun fikir dah tak nak benda ni kan. Saya takut juga kan benda-benda ni menipu orang ke apa kan. Tu dah settle semua. Lepas tu semalam kawan saya kena jumpa diorang kan kat rumah. Lepas tu panggil kita orang, lepas tu selesaikan semua. Lepas tu terjadinya hari ni kita orang. Sedih, menyesal semua ada, lagi susah hati dia. Saya bermula terjebak dengan kedai akaun ni pada satu hari kawan saya cerita pasal dia buat income untuk setiap bulan akan dapat 500. Jadi bila saya dengar macam tu, saya pun rasa macam nak join. Sebab masa tu saya tengah perlukan duit sebab saya baru keluar motor. Sebab dengan gaji saya masa tu tak konsisten apa semua, saya perlu duit untuk bayar motor dan saya join kawan saya. Lepas tu bermula kerja saya perlu buat SSM dan buat SSM. Lepas tu saya kena pergi buat thumbprint, pergi bank, buat account bank, current account. Lepas tu kena pergi satu bank, saya kena thumbprint untuk buat current lah. Dan saya masa nak pergi buat account tu, saya kena jumpa runner, panggil runner tu nanti dia tolong bawa detail tiap borang untuk buka akaun. Saya cuma sign, lepas tu saya bawa borang tu pergi bank dan dia akan proceed lah buat akaun tu. Saya ada yang kena buat dekat bank, ada yang kena buat dekat kedai makan. Saya kena buat 4 bank. Saya buat satu je yang kat kedai makan. Lagi 3 saya kena masuk bank. Tu bila dah siap buat bank tu, saya kena tunggu dalam sebulan untuk dia buat jalan kerja dia, dan lepas sebulan tu saya dapat 500. Saya dah selama 3 bulan saya dapat 500 dan baru bulan ni saya dapat yang keempat. Jadinya total saya dah dapat dalam 2,000. Lepas tu hari tu kawan saya dah ada bagi tahu dengan kami semua, dia dah kena tangkap lah. Maksudnya polis dah dapat tahu kes ni dan dia dipanggil. Lepas tu dia cerita kat kami. Jadi kami decide untuk tutup lah akaun ni. Kami tak nak buat lah sebab kami dah sedar. Masa tu kami dah sedar yang kami ni dah jadi keldai akaun. Sepatutnya sekarang ni dalam proses tutup, dia orang yang kena tutup. Tapi dia melalui kawan saya ni lah. Diorang belum jalan lagi tutup akaun ni sebab saya pun tak tahu benda yang diorang buat ni. Lepas tu sampailah dekat semalam kawan saya dah dapat kesan oleh tim semboyan. Lepas tu dia panggil kami untuk kumpulkan semua 8 orang ni untuk selesaikan masalah ni lah. Sampailah kami kat sini hari ni. Saya rasa bersalah sebab saya rasa dah tipu orang. Saya dah jadi scammer lah, saya rasa menyesal. Saya memang tak nak pun buat ni. Kami kena kes keldai akaun ni, tak tahu pun yang ni keldai akaun. Sebab puncanya kita orang tengah lepak-lepak kat kedai makan. Lepas tu si Amar ni datang macam cakap, aku ada dia ada buat akaun ni, lepas tu dia dapat RM500 sebulan. So lepas tu dia saja cerita dekat kita orang. Lepas tu kita orang pun macam, okey, faham lah macam ni. Lepas tu hari keesok tu kita orang macam, okey juga kan, dapat peluang macam ni, try lah. Tapi nak tahu lebih jelas, tanya dia macam ni. Dia cakap, ni kalau kau buat 4 bank ni, kau dapat sebulan 500. So lepas tu saya pun PM dia, cakap dengan dia, aku macam nak pakai duit sikit juga, boleh lah try kita buat benda ni. Lepas tu dia pun cakap, okey, try. So kita orang pun buat pergi runner tu, dia pass dekat runner tu nombor saya. So sampai kat bank, contoh macam CMB, Maybank, Leong, OCBC Bank, macam tu pergi dia buat. Kita buat buat. Lepas tu dekat kedai makan tu thumbprint.
pada tampin tu dia cakap okey nanti dalam proses lulus atau tak lulus tidak diorang akan refer kita balik. So lepas pada tu semalam tu kejadian abang saya kat rumah. Sebab rumah macam suap datang tanya ni Muhammad Faizal ke. Lepas tu daripada situ baru tahu ini bukannya dapat 500 ni bulan-bulan ni gunakan bank Along gunakan bank ni bagi kenakan mangsa-mangsa yang lain. Bagi kita macam benda ni macam awal-awal diorang cerita macam bank ni kalau buka untuk company dapatkan 500 bulan-bulan. Macam tu jalan cerita dia. Sampai hari ni baru kita dapat tahu yang selepas abang saya kena tahan tu, selepas pada tu baru kita sedar yang ni bukan benda betul. Yang ni benda yang Along gunakan kita untuk aniayakan orang-orang luar. Dan kita orang baru dapat sedar dan hari ni kita orang berjumpa dengan semboyan Malaysia. Itu saja. Sekarang ni saya mengaku saya salah. Saya minta maaf kepada semua orang yang terlibat. Saya menyesal benda ni berlaku. Ramai orang dan kawan-kawan saya telah libatkan keluarga, kawan-kawan kerja. Saya betul-betul menyesal dan saya minta maaf kepada semua yang terlibat dalam hal ni, yang mana kena tipu, yang mana dah terpedaya dengan benda ni. Saya betul-betul minta maaf. Saya mengaku saya bersalah. Kepada orang di luar sana, kalau kegunaan akaun ni hanyalah untuk kegunaan peribadi, tak kisahlah saving account ataupun akaun semasa. Kalau dia bagi tahu untuk kegunaan lain, sebab akaun ni hanyalah untuk kegunaan diri sendiri, saya berharap orang luar tidak memberi pihak ketiga untuk kegunaan peribadi ni.